Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak sambung jawab soalan lagi. Okay, hari ni lagi 2 soalan kita akan jawab. Okay, sambungan hari Isnin hari tu. Okay, Khamis 14 Oktober 2021. Okay, soalan yang pertama dia tanya, okay, tempoh masa. Nyatakan tempoh masa dalam saat apabila zarah tersebut bergerak dengan laju seragam. So, di mana kawasan laju seragam? Okey, laju seragam adalah bermula daripada 10 sehingga 28 saat. Jadi, tempoh masa sama dengan 28 tolak 10. So, akan dapat 18 saat. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Dia nak apa? Hitung jarak yang dilalui dalam meter semasa zarah bergerak dengan laju seragam. Okay, so zarah bergerak dengan laju seragam. Sama jugalah tempoh masa 10 hingga 28 tadi. Okay, so ni kawasan dia. Tu yang cikgu highlightkan tu. Okay, tu kawasan dia. So, jarak, untuk mengira jarak bagi graf laju masa. Okay, jarak dia adalah luas di bawah graf. Okay, so luas di bawah graf adalah 14 darab dengan 18. Okay. Okay, so 14 darab 18 awak akan dapat 252 meter. Okay, 18 ni kita ambil tempoh masa tadi. 14 adalah ketinggian dia ni. Okay, so tinggi sini 14. Sini 14. Sini 18. Okay, kita tengok C pula. Hitung nilai V jika laju purata zarah untuk 7 saat yang pertama ialah 3 meter per saat. Okey, so dia nak laju purata. Dia bagi laju purata zarah. Okey, so dia nak nilai V. V mana V? Ni dia. Okey. Ni V ni sini. Okey, so V ni adalah nilai laju. Okey, laju purata adalah jumlah jarak jumlah jarak bahagi dengan hitung nilai V jika laju purata zarah yang so jumlah jarak, laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, kita tengok dekat sini dia kata tadi laju purata, tapi tengok nilai yang dia bagi. Okey, nilai yang dibagi adalah 3 meter saat negatif 2. Kalau laju dia mesti saat negatif 1. Okey, so sini sebenarnya adalah bukan laju purata Ini adalah pecutan ataupun kadar perubahan laju Okey, so kadar perubahan laju dia dah bagi, iaitu 3 meter saat negatif 2. Okey, so macam mana kita nak cari kadar perubahan laju? Kadar perubahan laju adalah laju akhir. Okey, laju akhir tolak laju awal. 0 hingga 7 dekat sini. So 0 hingga 7. Okey, kita buat dia punya X1, Y1 dulu. Okey, X1, Y1, X2, Y2. Okay, 0, 0. Okey, dan X2, Y2. X2, 7. Y2, 14. Okey, Y2, 14. So, X1, Y1. X2, Y2. Okey, kemudian
barulah kita boleh masukkan dalam formula. So 14, bukan 14 sayang, V lah. Okay, yang mana V ni? 7 ni V. 14 ni bukan 14 ya, V ya. Ni V Okay, 7 V kat sini. Cikgu salah Okey, kemudian kita nak cari, so V tolak kosong bahagi 7 tolak kosong sama dengan 3 nilai dia. Okey. So V tolak kosong sama juga dengan V per 7 lah, sama dengan 3. V per 7 sama dengan 3. Jadi V sama dengan 7 darab 3. So 21 meter saat negatif 1. Okey. Macam tu Okey, kemudian yang terakhir, D, hitung nyah pecutan gerakan. Nyah pecutan dekat mana? Nyah pecutan. Okey, bahagian yang pertama 0 hingga 7 saat. Okey, 0 hingga 7 saat. Okey, cikgu padam balik dekat graf ni, dah semak dah. Okey, bahagian yang pertama adalah pecutan. Okey, bahagian yang kedua nyah pecutan. Bahagian yang ketiga dan keempat adalah laju seragam. So nyah pecutan dekat sinilah. Okey, so D, cikgu letak kat sini sikit D, nyah pecutan adalah kadar perubahan laju. So kita ambil X1, Y1, X2, Y2 lah. Okey, X1, Y1. Okey, kat sini Okey, sini adalah X1 7, Y1 tadi adalah V 21 7 21, X2 Y2 10 14. Okey, so ini yang awak kena kira lah, masukkan dalam formula. Okey, kadar perubahan laju sama dengan Y2 14 tolak 21 bahagi dengan 10 tolak 7. Okey, so akan dapat negatif 7 per 3, iaitu negatif 2.33. Okey, meter saat negatif 2. Okey, tinggalkan jawapan macam tu boleh, ataupun tulis balik. Nyah pecutan adalah 2.33. Kalau tulis nyah pecutan, tak perlu tulis tanda negatif. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, soalan 14. Okey, graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah van untuk tempoh T saat. Dia tak bagi yang ni Okey, A, nyatakan tempoh masa van bergerak dengan laju seragam. So bahagian mana laju seragam? 1 ke 2 ke 3? Okey, so bahagian yang pertama laju seragam. Okey, bahagian yang kedua cikgu tulis tepi ni pecutan. Dan bahagian yang ketiga adalah nyah pecutan. Okey, so kita jawab soalan laju seragam. So laju seragam adalah bahagian yang pertama. Jadi tempoh masa dia adalah 0 hingga 14. So 14 lah, 14 saat. Okey, B pula, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui semasa kadar perubahan laju terhadap masa van tersebut bernilai positif. Okey, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui semasa kadar perubahan laju terhadap masa van tersebut bernilai positif. Maksudnya dia adalah pecutan. Okey, bernilai positif maksudnya dia adalah pecutan lah. So bahagian pecutan adalah bahagian yang kedua. So dia nak jumlah jarak. Jumlah jarak adalah
kita kena cari luas di bawah graf. So, jumlah jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, setengah darab. Okey, 2 hasil tambah 2 sisi 28 tambah 44. Okey, darabkan dengan 24 tolak 14. Okey. So, kira tekan kalkulator ataupun awak boleh kira satu-satu pun tak apa. Okey, awak akan dapat 360 meter. Okey, dan yang terakhir, C, hitung nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa dari saat ke-14 sehingga saat ke-24 adalah sama dengan magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-24. Macam mana tu? Okey. So, magnitude apa dia kata magnitude kadar perubahan laju? Okey, dia adalah kadar perubahan laju adalah pecutan. Okey. So, nilai pecutan Okey. So, dia kata pecutan selepas 24 saat adalah sama dengan pecutan daripada saat ke-14 hingga saat ke-24. Okey, so bahagian yang kedua, pecutan bahagian yang kedua adalah sama dengan pecutan bahagian ketiga. Itu maksudnya. Okey, pecutan bahagian kedua. So, C tu adalah pecutan saat ke-24 saat ke-14 hingga 24 sama dengan pecutan selepas 24 saat. Okey. So, bila nak kira pecutan, Y2 tolak Y1. Okey. Bagi X2 tolak X1. Okey, X2 tolak X1. Okey, so mana nak kira? Okey, kita tengoklah. Okey, sini kita pilih dia punya titik dia 14 28. Okey, yang sini Okey, sini pula adalah 24 44. Dan di sini adalah T kosong. Okey. So, daripada sini awak akan kira lah. Okey. Untuk pecutan saat 14 hingga saat 24, kita pilih titik 14, 28 dan juga 24, 44. Untuk pecutan selepas 24 saat, okey, sini X1, Y1, X2, Y2. Okey, pecutan selepas 24 saat adalah okey 24, 44 dan T kosong. Okey, so sini X1, Y1, X2, Y2. Okey, kena samakanlah kedua-dua nilai ni. Okey, so pecutan selepas kita buat 44 tolak 28 bahagi 24 tolak 14. Okey, sama dengan bila dia kata magnitude, awak kena abaikan tanda negatif. Okey, bila bahagian ketiga ni adalah nyah pecutan. Jadi nilai dia adalah negatif. So, bila dia nak magnitude, awak kena abaikan nilai negatif. Maksudnya awak kena darabkan dengan negatif lah nilai dia. Okey, jawapan dia tu. So, 0 tolak 44 bahagi dengan
T tolak 24. Kemudian darabkan dengan negatif. So kena hati-hatilah. Okey, soalan dia boleh berbeza. Dia nak magnitude. Okey, magnitude tu hanya nilai sahaja. Dia tak ada negatif ke positif. Dia tak melibatkan arah. Okey, so yang ni 16/10. Yang ni pula adalah 44 bahagi T tolak 24. Okey. So 1.6. Cikgu sambung kat bawah ni. 1.6 sama dengan 44 bahagi T tolak 24. So T tolak 24 ni bawa ke sebelah. Sama dengan 1.6 bagi letak kat bawah. Okey, macam tu. Okey, so awak akan dapat T. Cikgu sambung kat tepi ni boleh tak muat lah. Okey, 44 bahagi 1.6. Okey, tambah 24. So awak akan dapat jawapan dia adalah 51. T adalah 51.5. Okey, T sama dengan 51.5. Okey, macam tu So nanti cikgu akan snap gambar dan juga hantar dekat dalam grup.